Maka kata Dahri, wahai kanak-kanak, dia tak sebut nama Abu Hanifah, dia tak kenal. Apakah yang Allah lakukan sekarang? Dengan suara yang kuat, dengan lantang, Dahri berkata, apakah yang Allah lakukan sekarang? Dahri terpaksa kuatkan suaranya untuk menghilangkan rasa gemuruhnya ataupun rasa rasa dah kalah 2 kali, 2-0. Dia kuatkan suara itu supaya didengarlah semua yang hadir di Masjid Jami itu mendengar suaranya yang kuat, tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan rahmatnya, dengan limpah dan kurnianya, maka sekali lagi kita dapat bertemu di dalam siri-siri tazkirah online di dalam channel ini. Moga-moga apa yang akan disampaikan nanti insya-Allah dapat memberi manfaat kepada saya dan juga kepada para penonton sekalian, insya-Allah. Kerana dalam menuntut ilmu ini banyak kelebihannya, dalam menuntut ilmu banyak manfaatnya, ya, seperti mana disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah, ya. Ini kelebihan orang yang menuntut ilmu, ya, kelebihan orang yang menuntut ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajat. Maknanya Allah mengangkat mereka yang mempunyai ilmu dengan beberapa darajat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi para penonton sekalian, sesungguhnya orang-orang yang berilmu pengetahuan, maka Allah akan mengangkat darjat mereka. Terutama yang dimaksudkan adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yaitu ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu pengetahuan akhirat, ya. Berkenaan dengan ilmu ini, ya, saya nak ceritakan sikit satu kisah yang menarik di zaman dahulu, yaitu kisah ini berlaku di zaman tabi'in, ya. Tabi'in ini apa, tuan-tuan? Tabi'in ini selepas sahabat, ya, selepas sahabat, yaitu umat yang paling, kata Nabi ada bersabda, sesungguhnya kata Nabi, khairun nasal qarni sumalladzi la yunalahum sumalladzi la yunalahum. Sebaik-baik kurun, kata Rasulullah, adalah kurun aku, dan kurun selepas itu, dan kurun selepas itu. Rasulullah menyebut 3 kurun. Sedia maklum, 1 kurun itu bersamaan dengan 100 tahun. Bermakna kalau 3 kurun 300 tahun. Maka umat Nabi Muhammad SAW sekitar 300 tahun itulah yang dikatakan para salafus saleh, ya. Itulah yang dikatakan para salafus saleh, orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Imam Abu Hanifah ini, ataupun dikenali sebagai Nu'man bin Thabit ini. Imam Abu Hanifah ini, dia maklum, imam ini adalah salah satu pengasas mazhab, ya, di dalam Islam. Sedia maklum, di antara mazhab yang terkenal di dalam Islam kita, dalam agama kita ini ada 4. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, dan yang keempat mazhab Hambali. Jadi Imam Abu Hanifah ini adalah pengasas mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini kebanyakannya umat Islam yang mengikut ataupun bertaklid dengan mazhab Hanafi ini adalah di antara yang paling ramai
di negeri India, ya, umat Islam di negeri India dan Pakistan, dan sedikit di negara-negara yang lain, ya, Imam Abu Hanifah, ataupun namanya Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit ini banyak guru, ya, di antara gurunya yang terkenal adalah Hammad bin Sulaiman. Dan gurunya Hammad bin Sulaiman inilah berlaku satu cerita yang menarik, ya, yang tertulis dalam banyak kitab-kitab tauhid, di antaranya kitab Aqidatun Najin. Ya, diceritakan bagaimana seorang etis, ya, etis ni adalah seorang yang tidak mempercayai Tuhan lah, tidak percaya dengan kewujudan Allah ataupun kewujudan Tuhan, ya, yang mana cerita ini berlaku di negeri Iraq, ya, di negeri Iraq atau sekitar bandar Baghdad ketika itu. Maka datanglah Dahri namanya, Dahri, orang etis, orang yang tidak percaya tentang kewujudan Tuhan ini. Maka diceritakan di dalam kitab telah ramai para ulama di kalangan umat Islam yang kalah berhujah, ya, yang kalah berhujah dengan Dahri, kalah satu demi satu kalah. Akhirnya Dahri pun dengan perasaan sombong dan bongkak, ya, pergi ke negeri Baghdad dan bertanya dengan khalifah, apakah ada di negeri ini ataupun di kawasan ini ataupun di bandar ini seorang ulama yang hebat, ya, apakah ada lagi seorang ulama yang hebat yang belum pernah berdebat dengan Dahri? Kerana kata Dahri, semua ulama-ulama yang lain telah kalah debat dengan dia. Maka saya nak jumpa ulama-ulama. Semua ulama-ulama Islam telah kalah berdebat dengan soalan-soalan Dahri ini. Maka kata khalifah, ada seorang ulama di Baghdad yang terkenal, iaitu namanya Hammad bin Sulaiman, ya. Hammad bin Sulaiman guru Imam Hanafi. Tinggal ini sajalah ulama yang diharapkan, ya. Maka untuk menjaga nama baik Islam dan untuk menjaga nama baik khalifah umat Islam ketika itu, maka diutuslah orang untuk berjumpa dengan Imam Ahmad tentang pesanan khalifah ini, ya, supaya menyelamatkan akidah umat Islam, ya, kerana kebanyakan ulama sudah kalah, tuan-tuan, kalah berbahas dengan Dahri ini. Jadi untuk selamatkan akidah umat Islam, khalifah menaruh harapan sangatlah. Khalifah ketika itu menaruh harapan sangat kepada Dahri untuk supaya menang berhujah dengan etis ini yang sombong ini, ya. Maka bila sampai rombongan khalifah, Imam Ahmad pun meminta tangguh satu malam, ya, minta tangguh satu malam kerana ini soal akidah, soal perbahasan tauhid, ya. Bukan perbahasan yang biasa, ya. Maka Imam Abu Hanifah pun meminta tangguh untuk satu malam. Insya-Allah esok akan dilakukan perbahasan itu ataupun perdebatan itu pada hari Jumaat di Masjid Jami' di Baghdad, ya. Maka malam itu seperti biasa ulama terkenal Hammad bin Sulaiman ini pun beribadah kepada Allah, bertasbih, memohon kepada Allah, munajat kepada Allah, meminta diberi pertolongan, ya, dalam keadaan cemas, ya. Sebab ini amanah, ya, amanah umat Islam dan amanah khalifah. Kalau kalah dia ni, para penonton sekalian, subhanallah, ya, memalukan umat Islam, dan kemungkinan umat Islam ketika itu yang berada di kawasan itu boleh jatuh murtad. Subhanallah, ya, kerana ulama-ulama lain sudah kalah. Maka keesokan paginya hari Jumaat, subuh-subuh lagi, datanglah seorang murid Hammad bin Sulaiman itu, ya, datanglah seorang murid Hammad bin Sulaiman, iaitu tak lain tak bukan adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ataupun Nu'man ini datang berjumpa gurunya, ya. Tapi Nu'man ini terkejut, ya. Abu Hanifah ini terkejut kerana melihat gurunya dalam keadaan cemas, sedih, ya. Maka berkatalah Imam Abu Hanifah dengan pertanyaan yang beradab, ya, maklum guru. Dia kata, wahai guruku, aku melihat sesuatu yang tidak berapa bagus pada wajahmu. Apakah yang telah berlaku? Maka kata Hammad menceritakan kepada anak muridnya, ya, Imam Abu Hanifah. Anak muridnya ni, Imam Abu Hanifah ini, mengikut keterangan di dalam kitab, ketika itu umurnya masih muda lagi, kanak-kanak lagi.
sekitar 7 ataupun 9 tahun, ya. Masih kanak-kanak lagi. Maka dia kata, wahai Abu Hanifah, aku sekarang ni dalam keadaan tertekan, kata gurunya, kerana aku diperintahkan oleh khalifah untuk berdebat dengan seorang itis, yang mana sudah ramai para ulama yang kalah debat dengannya. Maka aku diharapkan oleh khalifah, tinggal aku seorang saja, kata khalifah, harapan untuk mengalahkan itis ini. Oleh kerana itu aku bimbang, aku cemas. Tetapi semalam, wahai Abu Hanifah, aku bermimpi. Gurunya bermimpi. Gurunya Imam Abu Hanifah semalam bermimpi. Kata Imam Abu Hanifah, kata gurunya, kata guru Imam Abu Hanifah, semalam aku bermimpi. Mimpi ini mimpi yang agak pelik dan tak berapa baiklah mimpi ini. Maka kata Imam Abu Hanifah, wahai guruku, bolehkah aku mendengarnya? Sebab kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya aku boleh mentafsir mimpi. InsyaAllah, kata Imam Abu Hanifah, aku boleh mentafsir mimpi. Maka gurunya pun menceritakanlah mimpinya, ya. Kata gurunya, aku bermimpi semalam ada satu dusun buah-buahan yang cantik. Ada satu dusun buah-buahan yang cantik, yang indah, yang banyak pokok buah-buahan di dalam itu, ya. Banyak pokok dan buah-buahan yang ranum, yang masak di kebun itu, kebun yang cantik itu. Tiba-tiba datang daripada hujung desa ataupun hujung kampung seekor babi, ya, seekor babi yang apa kata orang dalam keadaan membabi buta lah. Sudahlah babi membabi buta lagi, terus memakan buah-buahan tu, buah-buahan di pokok itu, habis semua. Buah-buahan yang ranum, yang masak itu habis. Bukan setakat buah-buahan dimakan, daunnya pun dimakan. Subhanallah. Bukan setakat daunnya, dahan-dahan pokok itu pun dimakan. Subhanallah. Tinggal yang ada, kata gurunya kepada Imam Abu Hanifah, tinggal ada batang pokok saja. Tinggal ada batang pokok. Tapi tak semana-mana, tiba-tiba keluar daripada batang pokok itu seekor harimau yang gagah, yang garang, ya, menerkam babi itu, menggigitnya dengan gigi yang tajam dan kukunya yang tajam hingga babi itu mati. Itulah, wahai Abu Hanifah, mimpi ku semalam, kata gurunya. Itulah mimpi gurunya. Maka kata Imam Abu Hanifah, wahai guruku, mimpi ini adalah satu mimpi yang baik, yang mana mimpi ini memberi kemenangan kepada kita dan memberi kekalahan kepada musuh kita. Kalau guru tidak keberatan, bolehkah saya tafsirkan mimpi ini? Kata Imam Abu Hanifah. Beradablah, ya, sebagai seorang murid beradab pada gurunya. Kalau guru tidak keberatan, wahai guruku, bolehkah hamba ini menafsirkan mimpi? Maka kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Ahmad, ya, maka kata Imam Ahmad, silakan. Maka ditafsirlah mimpi itu oleh Imam Abu Hanifah, ya. Kata Imam Abu Hanifah, wahai guruku, sesungguhnya adapun kebun ataupun dusun yang luas yang cantik itu, ya, adalah merujuk kepada maknanya agama Islam kita ini yang cantik dan indah. Adapun buah-buahan di pokok itu yang rendang itu adalah gambaran para ulama. Gambaran para ulama yang telah habis dimakan oleh yang telah kalah dikalahkan oleh dahri, ya. Gambaran ulama, buah-buahan, daun-daun kayu, dahan-dahan dan ranting pokok itu adalah gambaran ulama, para ulama Islam yang telah dikalahkan oleh dahri. Adapun babi, adapun babi yang memakan buah-buahan, daun-daun pokok dan dahan pokok itu adalah dahri. Ya, ada dahri yang telah mengalahkan segala ulama yang ada. Dan adapun harimau yang keluar tiba-tiba dari pokok itu adalah aku sendiri, wahai guru. Dan akulah yang mengalahkan dahri. Subhanallah, terkejut gurunya. Terkejut guru Imam Abu Hanifah. Dengan rasa gembira, dengan muka yang bercahaya pun mengatakan, jom kita datang ke masjid untuk berbahas. Kata Imam Abu Hanifah, wahai guruku, izinkanlah aku yang menjawabnya. Maka kata gurunya, silakan wahai muridku. Maka berjalanlah mereka beriringan ke Masjid Jami', ya. Maka di Masjid Jami' itu telah ramai orang datang. Rupanya orang datang ramai, berpusu-pusu datang dari semalam lagi menunggu, ya.
Bahkan khalifah pun sudah sampai. Maka datanglah Dahri ke Masjid Jami' itu. Datang Dahri dengan egonya, dengan sombongnya. Datang Dahri dengan ego dan sombongnya, terus naik ke atas mimbar di Masjid Jami' itu. Subhanallah, ya. Maka dia pun menyuruh dengan sombong, ya, menyuruh Dahri ini menyuruh dengan sombongnya, siapakah di kalangan kalian yang berani berdebat dengan saya? Sila tampil ke depan, kata Dahri. Maka muncullah Abu Hanifah. Katanya, tanyakanlah apa yang kamu ingin tanya, kami akan jawab. Maka bila mendengar kata-kata daripada seorang budak, Dahri pun makin ego, makin sombong. Kamu pikir-pikir dulu. Kamu tu sudahlah kanak-kanak yang masih hingusan. Kamu nak lawan aku? Sedangkan guru-guru kamu yang pakai serban dan jubah pun semua telah aku kalahkan. Apalagi kamu? Ini nampak sombongnya si Dahri. Maka kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya orang yang paling mulia, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah kerana serban dan jubahnya, tetapi kerana ilmunya. Ini sesuai sekali dengan ayat Quran yang kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat, ya, akan mengangkat di kalangan kamu orang yang berilmu itu derajat, ataupun Allah akan mengangkat orang yang berilmu di kalangan kamu itu dengan derajat yang tinggi. Subhanallah, ya, dengan derajat dan pangkat yang tinggi. Subhanallah, itu jawapannya. Maka Dahri pun kata, boleh tahan juga budak ni, ya. Semua orang terkejut melihat suasana itu. Orang menyangka bahawa ulama Hamad ini yang jawab, tapi tiba-tiba Abu Hanifah. Semua terkejut. Tanpa buang masa, Dahri pun bertanya, okey, saya nak tanya soalan yang pertama, kata Dahri kepada Abu Hanifah. Soalan yang pertama, kata Dahri, benarkah Allah itu ada? Kata Dahri, benarkah Allah itu ada? Maka kata Abu Hanifah, benar, tentu sekali Allah itu ada. Kemudian kata Dahri, kalau Allah ada, di manakah tempatnya? Maka kata Abu Hanifah, sesungguhnya Allah ada, tapi tidak bertempat. Maka Dahri dengan sombongnya, mana mungkin, dia kata, mana mungkin benda yang ada, benda yang mewujud, tetapi tidak bertempat. Pandai ya Dahri. Dia kata, mana mungkin benda yang ada, benda yang mewujud, tapi tidak bertempat. Maka kata Imam Abu Hanifah, itu mudah saja, itu senang saja, ya. Kata Imam Abu Hanifah, buktinya ataupun dalilnya ada pada diri kamu. Wahai Dahri, apakah engkau tahu bahawa dalam diri kamu ada roh? Maka kata Dahri, ada roh, ada nyawa. Bahkan setiap kita bernyawa. Kata Abu Hanifah, memang benar. Tetapi di mana letaknya roh itu? Apakah di kepala kamu? Apakah di perut kamu? Ataupun apakah di kaki kamu? Terdiam Dahri. Kemudian Abu Hanifah pun, oleh kerana dia kanak-kanak, dia pun meminta segelas susu. Dia pun meminta serahkan padanya segelas susu. Maka dengan segelas susu itu pun, ia pun membawa susu itu ke hadapan Dahri. Wahai Dahri, apakah ini kamu tahu adalah susu? Ya, itu susu. Cuba kamu tunjukkan padaku di manakah letaknya lemak di susu ini. Apakah di atas ataupun di bawah? Terbungkam Dahri. Tercengang Dahri, tak boleh menjawab. Apakah lemak dalam susu ini letaknya di atas atau di bawah? Dahri terdiam. Terbungkam Dahri. Subhanallah, Allah nak jatuhkan Dahri. Maka kata Abu Hanifah, wahai Dahri, wahai kita semua yang hadir pada hari ini, sedangkan di mana letaknya roh dalam diri kita dan di mana letak lemak dalam susu ini pun kita payah nak huraikan. Kita payah nak tunjukkan. Apalagi kita nak tunjukkan di mana zat Allah. Di mana tempat zat Allah. Subhanallah, mesti akal kita yang lemah ini tak mampu, tak berdaya menunjukkan di manakah Allah berada.
Subhanallah. Kalah dah. Ya, dah kalah. 1-0. Dahri dalam keadaan mukanya merah, tak puas hati. Mukanya merah, tak puas hati. Maka dia pun bertanya lagi. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, kata Dahri kepada Abu Hanifah, apakah yang ada sebelum Allah dan apakah yang kemudian selepas Allah? Maka kata Abu Hanifah, wahai Dahri, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah dan tidak ada sesuatu pun selepas Allah. Allah itu awal-awwalu wal-akhiru. Allah lah yang awal dan Allah yang akhir. Wal-awwalu wal-akhiru. Allah lah yang awal dan Allah lah yang akhir. Jadi tiba-tiba kata Dahri, apa dia kata? Apa kata Dahri? Dengan sombong Dahri berkata, mustahil, tak akan boleh begitu. Maka kata Abu Hanifah, tidak mustahil. Bahkan buktinya ada pada diri kamu. Sekarang cuba lihat tangan kamu. Cuba lihat ibu jari kamu. Bila Abu Hanifah mengangkat ibu jarinya, semua yang hadir pada ketika itu pun ikut melihat ibu jari. Cuba lihat ibu jari kamu, kata Abu Hanifah. Dan Dahri pun mengangkat. Apakah yang lebih dahulu daripada ibu jari? Tidak ada, kata Dahri. Apakah yang kemudian selepas jari kelingking? Tidak ada, kata Dahri. Kalaulah ibu jari ini pun sebelumnya kita tak tahu siapa, apakah ada sebelumnya, dan jari kelingking ini pun kita tidak tahu siapakah yang selepasnya, betapalah kita nak menjangkau zat Allah yang maha mulia. Sesungguhnya Allah itu wal awwalu wal akhir. Allah lah yang awal dan Allah yang akhir. Terbungkam Dahri, para penonton sekalian. Tercengang Dahri. Masuk ke otaknya. Betul juga kata hatinya. Okeylah. Wahai kanak-kanak, kata Dahri, ini soalan terakhir. Ini soalan terakhir saya. Soalan terakhir saya. Saya yakin kamu tidak boleh menjawabnya. Maka kata Abu Hanifah, silakan. Apakah soalan terakhir itu? Saya sanggup menjawabnya dengan izin Allah. Maka kata Dahri, wahai kanak-kanak. Dia tak sebut nama Abu Hanifah, dia tak kenal. Apakah yang Allah lakukan sekarang? Dengan suara yang kuat, dengan lantang, Dahri berkata, apakah yang Allah lakukan sekarang? Dahri terpaksa kuatkan suaranya untuk menghilangkan rasa gemuruhnya ataupun rasa rasa dah kalah 2-0. Dia kuatkan suara itu supaya didengarlah semua yang hadir di masjid jami itu mendengar suaranya yang kuat, tegas. Untuk menghilangkan rasa malunya, maka dia pun berkata, apakah yang Allah lakukan sekarang, wahai kanak-kanak? Tersenyum Abu Hanifah mendengar soalan itu. Bahkan bukan sekadar senyum, bahkan gembira. Pelik tuan-tuan kan? Apakah yang dijawab oleh Imam Abu Hanifah? Katanya, wahai Dahri, aku akan jawab soalan kamu itu. Tetapi oleh kerana kamu bercakap kuat pada hadirin dan dari tadi kamu di atas mimbar, aku akan menjawab soalan kamu itu dari atas mimbar juga, kerana supaya didengar oleh semua hadirin akan jawapanku itu di atas soalan kamu. Jadi oleh kerana itu silakanlah kamu turun ke bawah supaya aku dapat naik ke atas, dan sampai di atas nanti aku akan jawab soalan kamu itu. Nampak para penonton sekalian bijaknya Abu Hanifah? Apakah jawapan Imam Abu Hanifah? Cubalah teka agak-agak. Siapa boleh teka? Apa jawab Imam Abu Hanifah? Setelah ia sampai di atas mimbar dahulu tinggi tuan-tuan, para penonton sekalian, tinggi. Macam mimbar khatib hari Jumaat, setengah tu tempat tinggi kan. Maka sampai di atas mimbar, maka kata Imam Abu Hanifah, wahai Dahri, aku akan menjawab soalan kamu dengan kuat dan lantang. Wahai Dahri dan sekalian yang hadir pada kali ini, sesungguhnya apa yang Allah lakukan sekarang adalah menaikkan yang hak seperti mana aku naik di atas mimbar ini, dan menurunkan yang batil seperti mana Dahri turun daripada mimbar ini.
Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Semua yang hadir di Masjid Jami' itu bertakbir. Takbir, Allahu Akbar. Gembira kerana kemenangan 3-0 di atas Dahri, seorang laki-laki etis yang tidak percaya Tuhan, yang sombong itu. Maka gembiralah khalifah dan semua umat Islam, orang mukmin ketika itu amat bergembira kerana kemenangan itu. Mereka tidak sangka seorang kanak-kanak yang masih kecil, sekitar umur 7 hingga 9 tahun kata ulama, berjaya membungkam, berjaya menjawab soalan Dahri yang sombong itu. Subhanallah. Hebat tuan-tuan. Hebat para penonton sekalian. Inilah yang dikatakan ilmu. Ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu itu Allah tingkatkan darjatnya. Ya, orang berilmu itu. Subhanallah. Dan juga dalam surah Fatir ayat 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kata Allah. Maknanya hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah daripada hambanya di kalangan ulama. Artinya ulama inilah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Para penonton sekalian, kerana ulama ini mempunyai ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat, menyebabkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan setakat berilmu, bahkan mereka mengamalkan ilmunya. Inilah dikatakan ulama ul-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. InsyaAllah mudah-mudahan tazkirah ringkas yang saya keutarakan pada kali ini dapat memberi manfaat kepada para penonton sekalian dan juga kepada diri saya sendiri, bahawa marilah kita sama-sama belajar ilmu agama supaya Allah tingkatkan darjat kita di sisinya, dan juga supaya kita menambahkan takut kita kepada Allah SWT. Kerana makin banyak kita belajar ilmu agama, makinlah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, ampunan maaf. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi.